hayya 'alas salah. Bunyi azan je tuan-tuan, ya, yang bawa pandaput, yang bawa grabfood boleh berhenti semayang. Saya jumpa seorang kawan saya. Saya tanya dia, kenapa awak duk semayang ni? Ni dia. Dia kata, Ustaz, saya tinggalkan pandaput grabfood ni kerana apa dia? Kerana tak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia. Kerana apa dia? Kerana tak ada, ya, tak berbaloi dengan dia ambil komisen RM5, dia tinggalkan Allah yang Maha Kaya. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan tajuk kita pada malam ni bukan kaleng-kaleng. Ini dia. Anak muda kata bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Tajuknya apa dia? Di sini bermulanya hijrah. Di sini tu kat mana? Sekarang ni kita berada kat mana? Masjid. Masjid ni adalah apa dia? Sebaik-baik tempat di atas muka bumi Allah Taala. Ini dia. Kalau kita tanya kat mana tempat yang terbaik, mungkin ada di antara kita cakap Langkawi je. Boleh makan cakap viral je. Kat mana tempat terbaik? Pergi Korea. Ya, tempat terbaik di atas muka bumi Allah Taala ni adalah masjid. Jadi tuan-tuan, sekarang tuan-tuan berada di mana? Di tempat terbaik di atas muka bumi Allah Taala. Ini dia. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, maka tajuk kita pada hari ini iaitu di sini bermulanya hijrah. Tuan-tuan, setiap di antara kita, maka dalam hidup kita, perjalanan kita ni menuju Allah Taala. Ini dia. Sesiapa yang mana meletakkan perjalanan dia menuju Allah, maka dia sedang menuju kepada kejayaan. Dan barang siapa yang berjalan membelakangi Allah, dia cuba berjalan untuk menuju kehancuran, ya, menuju kekecewaan, menuju kegelapan, menuju, ya, kesusahan, menuju kekecewaan. Ini dia. Dan sesiapa yang cuba tinggalkan Allah, maka dia akan apa dia? Dia akan serabut. Tuan-tuan, serabut dalam dunia ni apa dia? Manusia. Ini dia. Kalau orang muda panggil makhluk paling tak relax. Tuan-tuan, saya nak tanya, ayam, unta, kambing, lembu, ada mapping to you tak? Ada CMB klik tak? Dia tak ada simpanan kan? Tapi dia boleh tenang. Keluar pagi, ya, balik gelap. Ini dia. Tuan-tuan, kita ni, yang sebahagian di antara kita ada simpanan. Ini dia. Simpanan hari tua ada, duit pension ada, duit simpanan ada. Tapi kita boleh tak tenang dalam hidup. Karena Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pasti Allah Ta'ala akan bebankan ujian apa dia? Yang pertama, ya, minal khawf, kebimbangan. Ini dia. Ju', kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kurang harta. Wa thamarat, ya, kurangnya hasil. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang sabar. Hadirin sekalian, tajuk kita pada hari ini iaitu penghijrahan itu bermula dari sini. Apa yang kita nak hijrahkan? Hijrah kita adalah apa dia? Daripada kesesatan kepada apa dia? Kepada cahaya Allah. Daripada kekeliruan kepada kebenaran. Daripada kesempitan kepada kelapangan. Kesempitan itu yang kita maksudkan adalah dunia. Dunia, tuan-tuan, apa? Dalam kita biasa sebut dekat kedai-kedai kopi, ni dunia. Dunia ni apa? Dunia nombor satu yang menyebabkan terhalang kita kepada Allah. Yang menyebabkan hijab pada Allah. Apa contoh yang menyebabkan hijab pada Allah? Contohnya bila mana kita sakit, kita akan nampak ubat dulu. Tapi orang yang mana bila dia sakit, nampak ni hujan datang daripada Allah. Tuan-tuan, bila mana solat Jumaat tadi, berapa ribu sini lebih kurang anggaran yang hadir berapa ribu? 3,000, 4,000. Ya. Lebih kurang tu ya, 3-4 ribu yang hadir. Tuan-tuan, kita keluar je, slipper kita terhilang. Allah. Tuan-tuan, orang yang dia melihat sebab, dia akan sumpah sekarang 7 keturunan. Siapa pergi ambil slipper aku? Tapi orang yang mana dia keluar je, dia tengok, subhanallah. Daripada 4,000 orang yang datang, kenapa slipper kita yang hilang? Maka dia akan muhasabah. Ini memang bahagian saya. Hari ni bahagian saya. Orang lain ada bahagian orang lain. Ada orang bahagian dia anak dia kat penjara. Ada orang bahagian dia apa dia? Ya, beratur queue nak masuk mahkamah. Ada orang bahagian dia apa dia? Ada bahagian dia, ya, anak dia kena bunuh. Ada bahagian dia apa dia? Sakit jantung, cimanih, darah tinggi. Ada bahagian dia kereta baru dilanggar, masuk bengkel. Setiap orang ada bahagian. Hari ni tuan-tuan, tak kala mana kita dihimpit ujian, bukan kita seorang, ini bahagian kita. Maka orang mukmin akan melihat
ini adalah bahagian Allah kepada diri saya untuk memberi apa dia? Ujian, mengangkat darjat, menghapuskan dosa, memberi ruang muhasabah supaya kita apa dia? Ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni orang positif. Ni dia. Jadi kalau orang yang cintakan dunia, maka apa dia? Maka dia akan nampak orang yang ambil selipar dia punca kepada kesusahan. Ini dia. Orang yang menyebabkan onak punca kesusahan. Tapi orang mukmin dia akan tengok timeline kehidupan kita bukan baru dirancang sehari dua, seminggu dua, tapi sejak azali lagi. Orang begini dia tidak melihat sebab, tapi dia mula melihat punca sebab. Hakikat ujian datang daripada Allah, yang mana dia boleh tenang. Ini dia. Anak-anak muda kita nyanyi biasa, tenang ribu jiwa. Siapakah orang yang boleh tenang? Orang yang dia mula kembali kepada Allah. Orang yang mana tak kembali kepada Allah sentiasa akan dihukum dengan keserabutan. Siapakah orang yang tak tenang? Yang nombor satu, hubbud dunia, pencinta dunia. Dalam sebuah hadis ada sebut mafhumnya, bahawa siapa yang hala tujuannya, fokusnya, cita-citanya hanya semata-mata dunia, nombor satu, Allah akan memecah belahkan kehidupannya, mencerai beraikan kehidupannya. Yang kedua, akan apa dia? Akan ditakutkan, akan dimomokkan dengan apa dia? Dengan tidak ada rasa cukup. Tuan-tuan pernah tak dalam hidup kita kan? Gaji 2,000, kalaulah gaji 5,000, mesti dapat simpan 3,000. Saya nak tanya, betul ke tuan-tuan yang dah gaji 5,000 boleh simpan 3,000 sebulan? Siapa yang gaji 5,000, kalaulah gaji 10,000, mesti dapat simpan 5,000 sebulan? Betul ke kalau gaji 10,000 dapat simpan 5,000 sebulan? Kerana apa dia? Kerana bertambah pendapatan, bertambah keinginan. Setuju ke setuju? Ini dia. Jadi sesiapa yang fokusnya, cintanya dunia, Allah Ta'ala akan jadi apa dia? Sentiasa tak rasa, tidak ada rasa cukup. Ini dia. Dah banyak nak lagi. Akhirnya orang tamak dia sentiasa rugi. Orang tamak akan dikenakan 4 benda. Nombor 1, dia akan tidak boleh ada rasa syukur. Yang kedua, dia akan sentiasa sibuk. Yang ketiga, dia akan sentiasa penat. Ini dia. Yang kesiannya tuan-tuan, dia penat yang akhirnya dia tidak dapat apa yang dia penatkan. Yang keempat apa dia? Yang keempat, dia akan dibelenggu dengan perasaan bimbang. Ini dia. Tuan-tuan, orang yang mana dia tamak, dia sentiasa bimbang. Orang Jawa panggil takut kelong, takut dicolong. Tuan-tuan, ada orang Jawa sini. Apa benda takut kelong, takut dicolong? Takut berkurang, takut apa dia? Diambil orang. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau tuan-tuan pakai selipar 1,5 juta, agak-agak tuan-tuan bimbang tak sembahyang sini? Sembahyang asyik toleh-toleh belakang aja. Kita tanya Haji sembahyang toleh-toleh belakang 10 kali tadi, mazhab mana tadi? Ustaz, selipar saya harga 1,5 juta tadi. Tuan-tuan, nak bagi tahu tanda kejahilan seseorang apabila kita menyangka bila kita senang, bila kita kaya, kita senang. Ini dia. Kerana apa dia? Kerana orang kaya belum tentu senang. Tapi kejarlah apa dia? Kejarlah tenang. Kerana apa dia? Orang tenang pasti senang, orang senang belum tentu tenang. Ini dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, maka perjalanan hidup kita ni tuan-tuan, dalam hijrah kita, nombor 1 yang kita nak hijrahkan apa dia dalam hidup? Nombor 1 apa dia? Hijrahkan nawaitu kita. Ini dia. Kerana amal ini terbagi pada 3 benda yang besar. Ya. Nombor 1 apa dia? Amal hati. Yang kedua apa dia? Amal perbuatan. Yang ketiga amal apa dia? Ya, amal yang namanya apa dia? Amal harta. Ya, amal perbuatan mungkin salat. Ini dia. Amal harta mungkin infak sedekah. Tapi amal hati ni tuan-tuan, ni nombor 1 yang perlu hijrahkan. Ini dia. Sesiapa yang dia tak perbetulkan penghijrahan hatinya, maka tuan-tuan, dia akan sentiasa kecewa dalam hidup. Sesiapa yang datang masjid, kenapa datang masjid Haji? Saya datang masjid ni, manalah tahu nanti dilantik JKK contoh dia. Besok tak kala mana kita dapat lantikan, kita berpuas hati. Tapi besok tak kala mana Allah Ta'ala takdirkan kita tidak lagi dilantik, kita mula berkecil hati sehingga kita boikot, tak datang masjid dan surau. Berlaku tuan-tuan. Ini dia. Ada seorang jumpa dengan saya, Ustaz, ayah saya bekas Polri negara. Sekarang ni dia dah tak datang masjid. Kenapa? Semenjak dia tak ada gigi, orang tak lantik jadi imam. Allah. Ini dia. Tuan-tuan, sesiapa yang mana tidak ikhlas dalam perjalanan hidupnya kerana Allah, dia tidak akan mampu istiqamah. Orang istiqamah ni siapa dia? Orang yang mana lillahi ta'ala. Tuan-tuan, kena ingat apa maksud dunia tadi. Kita bincang balik bab dunia. Dunia ni nombor 1, nikmah al-munqati', nikmat yang berhenti. Siapa-siapa cinta dunia, tuan-tuan tak akan pernah memiliki.
Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Ini dia. Tuan-tuan, saya ni dalam tazkirah kadang-kadang ada selit-selit nasi ni. Sebenarnya saya dulu tiru Akil Hai. Kenal Akil Hai dah? Tadi nak jadikan cerita, saya ceramah di Damansara Perdana. Ini saya dulu pernah menyanyi sepentas dengan Akil Hai masa saya sekolah rendah. Lagu Seroja dia. Mari menyusun. Ini dia. Saya sekolah rendah disuruh nyanyi lagu Seroja tak pentas. Nak dijadikan cerita, tadi saya tazkirah Jumaat. Ustaz Akil Hai ni yang membaca khutbah dan mengimamkan solat di belakang saya. Allah. Ini dia. Ya, jadi bertambahlah lagi dia punya apa dia? Bateri dia tu, dicas balik dia. Dah salam dia semua tu kan, dah selfie tu dah. Ini dia. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah, iklan sikit ya. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, maka perjalanan hidup kita nombor satu, hijrahkan nawaitu kita. Tuan-tuan hadirin sekalian, berapa banyak yang mana nawaitu kita selama ni merugikan kehidupan diri kita. Nombor satu apa dia? Nombor satu, niat kita bila kita tak betul. Kita tak tahu perjalanan hidup kita ni untuk apa. Ya, ada orang yang mana, ya, saya pernah ceramah di satu tempat yang mana dia tu, Ustaz, saya bimbang jadi miskin, susah kerana anak saya dah biasa senang. Saya takut anak saya menjadi gelandangan. Saya jadi gelandangan, terpaksa minta sedekah. Saya bimbang. Saya kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia ni kita tak perlu bimbang, kerana yang bimbang ni sebenarnya bukan hidup tapi mati. Tuan-tuan, saya ulang. Tuan-tuan hari-hari bimbang kan, fikir macam-macam, fikir macam mana ni nak kahwin, macam mana ni anak sekolah, anak kita dapat 9A berdengung, bukan 9A, 9A berdengung, 9A. Ustaz, macam mana ni anak saya 9E? Ustaz, macam mana ni anak saya duk main PUBG Mobile Legends? Ustaz, macam mana ni? Hidup kita serba kebimbangan. Gitu tak? Tuan-tuan hadirin sekalian, nombor satu, tuan-tuan tak perlu bimbang soal dunia, kerana yang paling bimbang itu adalah mati. Kerana dunia, Allah Ta'ala, tuan-tuan, dah tetapkan rezeki kita daripada sejak azali lagi. Setiap orang dia ada bahagian rezeki dia. Tuan-tuan, kalau anak kita ada 5, setiap orang dah tulis, yang ni rezeki dia 1 kontena beras. Selagi tak habis 1 kontena, tak akan mati, tuan-tuan. Yang ni kena minum berapa galon air. Tuan-tuan, tak cukup 1 teguk, tuan-tuan, untuk komplitkan 1 galon air, tak akan mati, tuan-tuan. Jadi sebab itu, tuan-tuan, tak kala mana laungan azan, ayalas bunyi azan je, tuan-tuan, ya, yang bawa panda put, yang bawa grab put, boleh berhenti semayang. Saya jumpa seorang kawan saya. Saya tanya dia, kenapa awak duk semayang ni? Ni dia. Dia kata, Ustaz, saya tinggalkan panda put, grab put ni, kerana apa dia? Kerana tak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Kerana apa dia? Kerana tak ada, ya, tak berbaloi dengan dia ambil komisen RM5, dia tinggalkan Allah yang Maha Kaya. Allah. Tuan-tuan pernah tengok tak? Ya, di tempat saya ada orang jual air kelapa. Dia kalau nak semayang, dia tulis rehat solat. Tempat tuan-tuan ada tak? Kalau tuan-tuan pernah pergi mana-mana, dia tulis rehat solat. Ada tak? Tuan-tuan, orang ini adalah orang yang meletakkan pergantungan rezeki semata-mata kerana Allah, mengharapkan apa di sisi Allah berbanding apa yang di tangan. Tuan-tuan tahu tak sebab apa kita bimbang hari-hari? Kerana kita cuma percaya apa yang di tangan. Tapi kita lupa kita ada Allah yang memberi rezeki, yang menetapkan rezeki. Kerana kita terlalu overthinking. Kadang-kadang kita pening, Ustaz, sekarang ni harga barang semua naik ni. Macam mana ni? Anak saya nak masuk universiti macam mana? Cucu saya nak masuk universiti macam mana? Kita pun tanya Haji, anak Haji umur berapa? Anak baru 5 tahun. Allah, tunggulah besar dulu. Kerana apa dia? Kerana sifat rezeki ni, dia kalau kita tak cari, rezeki tu cari kita. Ini dia, tuan-tuan. Kita tak perlu bimbang. Kerana sampai masanya, rezeki tu akan ada. Hari ni kenapa kita pening? Sebab rezeki tu belum ada di tangan. Kerana sebab itu siapa yang bergantung rezeki di tangan dia, dia akan bimbang. Tapi sesiapa yang bergantung rezeki di sisi Allah, maka dia akan tenang. Pak Haji tadi tinggalkan dia punya kelapa, air kelapa dia, jualan kelapa dia, ya. Dia boleh tinggalkan kenapa dia? Kerana dia yakin yang bagi rezeki Allah, bukan orang yang datang beli. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang cuma fikir logik. Ni dia, orang lalu lalang ni ramai ni. Lagi-lagi kalau hari Jumaat, kalau kita tinggalkan cendol kita ni macam mana?
Ada orang sanggup mempertahankan kecendolan dia untuk mendapat keuntungan lebih. Tuan-tuan kena ingat, dalam konsep rezeki, tuan-tuan, kita kena kejar berkat bukan semata banyak. Kalau banyak tak ada keberkatan, maka banyak pun dia tidak akan cukup. Dia bagaikan apa dia? Timba yang bocor. Ini dia. Ya, kita bawa pandaput, kita bawa grabfood, ya, banyak kita dapat, tinggalkan salat, tinggalkan Al-Quran, tinggalkan majlis ilmu. Tuan-tuan, besok tak kala mana tuan-tuan kita perlukan duit itu, na'udzubillah, kereta kita orang langgar, motor kita orang pinjam, masuk dalam longkang, terbelah 3 dan sebagainya. Tuan-tuan, untung itu nak dibandingkan rugi repair, lagi banyak ruginya tuan-tuan. Tuan-tuan, ada di antara kita tuan-tuan, ya, ni kita sebut, Rasulullah sebut 2 yang tidak akan pernah tua. Nombor 1 apa dia? Nafsu, dan juga yang nombor 2 iaitu angan-angan panjang. Ada di antara kita yang haji bila nak pergi kuliah dia. Dia kata busy. Dulu haji kata haji busy sebab kerja, sebab anak-anak. Sekarang busy apa? Saya sekarang dah pencen, saya beli tanah di Kuala Selangor. Nak buat homestay tu. Dan haji seorang lagi, saya sibuk beli tanah kat Kelantan. Saya nak tanam sawit tu. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, sesiapa yang mana dia kejar dunia, dia tidak akan dapat. Saya buktikan tuan-tuan. Kerana dunia, dia hanya layak meminjam, bukan memiliki. Saya nak tanya, mana Yamaha, Petak, Honda bulat tuan-tuan dulu-dulu mana? Mana Vespa tuan-tuan yang tuan-tuan beli? Ada tak beli Vespa dulu? Ada tak? Mana pergi? Dia pernah ada dan dia pernah singgah, tapi sekarang dah tak ada dah. Yang ni dia. Mungkin tuan-tuan ada beberapa koleksi yang tuan-tuan sekarang dah tak ada dah. Karena sifat dunia cuma singgah. Mak ayah pernah singgah, adik-beradik pernah singgah, anak pernah singgah, umur 20 pernah singgah umur 30, pernah singgah umur 40, pernah singgah umur 60, sampai satu masa kita akan singgah pula ke alam barzah. Ni tuan-tuan. Kerana hidup cuma singgah. Dunia kalau tuan-tuan tak nak tinggalkan, dunia tinggalkan kita. Ini dia. Kalau siapa-siapa tak nak tinggalkan dunia, dunia tinggalkan kita. Kerana bertambah umur, dunia tidak akan semakin relevan untuk kita. Buktinya, berapa ramai orang yang dulu dia berdoa, hari ini dia tidak berdoa apa yang dia doa. Contoh Ustaz, saya tak berapa faham Ustaz cakap ni. Contohnya tuan-tuan dulu doa nak kahwin lagi. Ada sebagian di antara kita dah tak dengar dah doa kahwin lagi dia. Ustaz, umur saya dah 80. Bini yang ada ni pun kadang-kadang menyakitkan hati, penyakit banyak, takut kahwin lagi mati cepat dia. Ni dia. Ya, berapa banyak dulu kita minta pada Ustaz, dulu saya doa nak rumah 3 tingkat, sekarang tak payahlah, lutut dah sakit dia. Yang 1 tingkat ni pun dah sakit dia. Dulu kita minta motor besar dia. Sekarang tak boleh, naik pun dah tak berapa stabil, yang motor kecil ni takut kena himpak, na'udzubillah dia. Tentang dunia semakin hari dia tidak akan semakin relevan untuk kita. Masa kita muda-muda dulu, kita mungkin berbangga bila orang tanya rumah kita. Haji, rumah kat mana? Dia tanya kita balik, Ustaz, rumah yang mana? Yang kat Puchong Perdana ke? Yang dekat Damansara? Dekat Damansara ke Sungai Buloh? Sungai Buloh ke yang dekat Bangi? Bangi ke kat Kajang? Banyak betul rumah Haji. Tapi lepas 20 tahun kita tanya Haji, saya nak tanya, Haji sekarang duduk rumah yang mana? Saya duduk hospital. Allah. Tuan-tuan mungkin gelak, tapi ni realiti tuan-tuan. Sekarang ni kita boleh cakap kereta kita ada 4 biji, 8 biji. 20 tahun lagi kita tanya Haji, sekarang Haji naik kereta yang mana? Naik wheelchair. Ni tuan-tuan, perjalanan hidup kita realiti tuan-tuan. Yang orang kerja jawatan, dia tidak akan selamanya. Yang kerja harta, dia tidak akan selamanya. Kerana harta yang kita kejar, satu masa dia akan menghina diri kita. Masa tu duit kita berkepuk-kepuk dalam akaun, kita nak makan udang galah pun tak mampu tuan-tuan. Doktor tak bagi. Nak makan musang king lagi tak boleh tuan-tuan. Ini dia. Nak beritahu dalam hidup ni tuan-tuan, jangan kita kejar dunia. Dunia ni cuma tempat singgah je. Tuan-tuan, kalaulah umur kita sekarang 40 kata ulama, maka Allah Ta'ala telah sebahagiankan, Allah Ta'ala telah sempurnakan sebahagian rezeki kita tuan-tuan. Lebih kurang 70-80% Allah Ta'ala dah sempurnakan. Kalaulah umur kita ni baina sittin wa sab'in, seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Maknanya kalau 40%, umur 40, maknanya agak-agak dah lebih kurang 70% tuan-tuan. Allah Ta'ala dah sempurnakan rezeki. Sebahagian di antara kita yang mana tak ada pasangan, dah ada pasangan, tak ada anak, dah ada anak, tak ada tempat tinggal, dah ada tempat tinggal, tak ada kenderaan, dah ada tempat dah ada kenderaan. Maka ulama kata bila masuk je umur 40, nak kejar apa lagi? Kejar pula akhirat, tempat abadi kita. Kerana tuan-tuan takkan selama duduk di rumah. Kita akan berpindah daripada rumah ke alam barzah.
Bila mana kita masuk umur 50, maka kata ulama ini adalah umur yang mana dah masak dah masak. Ni tuan-tuan, kita masuk tahun baru ni bukan menyebabkan kita umur semakin panjang. Kan kita biasa dengar, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Generasi budak-budak yang mana dia sunat pakai laser mungkin tak dengar lagu ni. Ayah-ayah mungkin dengar lagu ni. Dan zaman sekarang pun tak ada lampu dinding ni, tidak. Zaman sekarang kita senang cakap lilin lah lilin. Lilin makin bakar makin habis, macam tu umur. Makin bertambah makin berkurang. Tuan-tuan, umur 50 kata ulama umur yang dah mateng, orang Jawa panggil, dah masak. Umur yang mana tu dia dah boleh dituai, dah boleh dipetik anytime, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil kita. Umur 50. Dan umur 60 Allah, saya nak sebut pun tak berapa sopan. Umur 60 kata ulama, umur ini adalah umur yang celaka bagi orang yang mana dah capai umur 60 tetapi dia masih tinggalkan Allah. Kerana umur berapa yang diperlukan supaya dia boleh kembali kepada Allah. Ni tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak kawan-kawan kita yang umur 60 tak sembahyang lagi? Ada tak? Allah. Umur berapa lagi baru nak kembali kepada Allah, tuan-tuan? Jadi hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ulama sebut bila datang pagi jangan tunggu tengah hari, jangan tunggu petang. Bila datang tengah hari jangan tunggu petang. Bila datang petang jangan tunggu malam. Bila datang malam jangan tunggu besok pagi. Maknanya jangan bertangguh apabila kita mendapat nikmat masa, tuan-tuan. Allah Ta'ala bersumpah wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini duduk dalam kerugian. Manusia ni siapa? Semua alim ulama'nya rugi, ada ilmu tak disampaikan, pemimpinnya rugi, ada kuasa tetapi tidak amanah, orang yang ada harta rugi, ada harta tidak disedekahkan, semua illal ladina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus salihat, yang melakukan kebaikan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Siapakah orang tak rugi itu? Orang yang juga berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan zaman kita kata gelanggang pilihan raya. Tuan-tuan berhati-hati bila kita berkata-kata. Kerana terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata tidak ada gunanya, tuan-tuan. Ni zaman mungkin fitnah memfitnah, zaman adu domba. Mudah-mudahan kita ahli masjid terselamat, tuan-tuan. Kerana apabila kita mengata, tuan-tuan, kita telah memindahkan pahala kita ke akaun orang lain. Dan yang paling kita bimbang, dosa orang lain di atas timbangan kita. Waliya na'udzubillah, tuan-tuan. Baik itu, tuan-tuan, min husnil islamil mar'i, kata Rasulullah, tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya seseorang apabila dia berjaya meninggalkan apa yang tak ada kena-mengena dengan kita. Tuan-tuan, ada media sosial, saya yakin. Sama ada Facebooknya, TikToknya, Twitternya, apa lagi? Litmesnya, apa lagi? Saya pun tak berapa arif dia, tuan-tuan. Tuan-tuan buka saja media sosial, WhatsApp dan sebagainya, tuan-tuan buka, yang ada kaitan, tuan-tuan baca, tak ada kaitan, tuan-tuan skip, tuan-tuan. Ini dia. Yang ada kaitan, tuan-tuan baca, tak ada kaitan, tuan-tuan skip. Sebab apa? Tuan-tuan, sebab orang mukmin ni, tuan-tuan, dia akan menyangka dirinya rosak, dirinya roboh, dirinya pendosa, dirinya hina, dirinya lemah. Cuma Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, tak ada seorang pun yang berani dekat dengan kita, tuan-tuan. Kita, orang mukmin menyangka dirinya lemah supaya ada ruang untuk dikuatkan, menyangka dirinya pendosa supaya bertaubat, menyangka dirinya roboh supaya ada masa untuk diperbaiki. Melihat dosa daripada muda sampai saat ini yang begitu banyak, tuan-tuan, maka takkan ada masa dan ruang untuk sibuk nak tengok dosa orang. Tak ingin nak dengar dosa orang. Duduk kedai kopi, haji nak tengok tak? Ni imam sekian, majlis sekian-sekian ni, minta maaf saya tak mau dengar. Ni sensasi, tak apa, saya tak nak dengar. Kalau saya tak dengar pun saya tak rugi apa-apa. Ni tuan-tuan, siapa boleh cakap macam ini, Allah hadiahkan syurga. Sebab apa dia? Nombor satu, dia jaga aib saudaranya. Yang kedua, dosa mendengar dan dosa mengumpat, dosanya sama.
Ustaz, saya dengar je, bukannya saya mengata. Dosanya sama. Kerana mustahil orang bercakap dengan dinding, tuan-tuan. Betul tak? Ada tak orang mengumpat dengan dinding? Mesti ada pendengarnya kan? Lepas tu tuan-tuan, zaman fitnah sekarang ni, tuan-tuan, jangan kita banyak apa dia? Jangan kita banyak dengar apa yang tidak ada kaitan dengan diri kita. Tetapi orang mukmin, dia banyak apa dia? Dia banyak duduk dengan Allah. Duduk dengan Allah ni maknanya apa dia? Bermunajat. Munajatku padamu Tuhan, ampuni dosa ku masa silam, sempurnakanlah kehidupanku, murahkan rezeki dengan nikmat-Mu, jadikanku hamba bertakwa dengan iman untuk agama. Munajat maknanya mengadu, tuan-tuan. Orang mukmin bila dia tahu dirinya lemah, banyak dosa, banyak nak mengadu kepada Allah. Doanya lama, salatnya lama, qiyamnya lama, zikirnya lama, sebab banyak nak mengadu kepada Allah. Tapi kita lebih seronok nak mengadu kepada manusia. Sebab itu kita sembang dekat kedai kopi. Kalau sembang, pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang, tuan-tuan. 3 jam sembang tak terasa, tuan-tuan. Betul ke betul? Macam-macam kita nak mengadu. Kita nak mengadu itu, nak mengadu ini. Bukan kita cerita boleh ke tak boleh, tapi kita nak cerita tentang orang mukmin. Bila dia berhijrah, dia akan apa dia? Dia akan sibuk banyak mengadu kepada Allah berbanding mengadu kepada makhluk. Kerana sesiapa yang belajar dan terus belajar, maka dia tidak akan cuba banyak mengadu kepada makhluk. Kerana mengadu kepada makhluk hanya menambahkan beban. Tuan-tuan, saya nak kongsi 3 pada malam ni, antaranya tuan-tuan, iaitu 3 sumber ketenangan. Dan dia, kalau tuan-tuan lazimi 3 ni, insya-Allah tuan-tuan akan tenang walau di mana sahaja tuan-tuan berada. Ini dia. Nombor 1, tuan-tuan, lazimi zikrullah. Ini dia. Ingat sungguh-sungguh pada Allah dalam apa jua perkara. Dia takkan tenang. Contoh orang lain, tuan-tuan, bila dapat emas, seronok sakar. Ini dia. Orang tua-tua dulu kata suka-suka dapat luka, tuan-tuan. Jangan terlalu seronok sangat. Kalau seronok jatuh longkang. Allahuakbar. Ini dia. Dia biasa-biasa je. Kita bagi apa dia? Kita bagi mak kita ataupun tuan-tuan sendiri, anak kita bawa pergi Langkawi makan siakap viral. Ya, sedap, alhamdulillah. Macam biasa je, ayah tak happy sangat pun, alhamdulillah lah. Ayah makan-makan ni, ayah duduk ingat kalau malam ni mati ni, agak-agak ayah nak jawab apa depan Allah? Nak jawab apa di depan malaikat Munkar Nakir? Agak-agak ayah boleh tak lepas titian sirat perjalanan ribuan tahun yang di bawahnya kawah-kawah api neraka. Orang yang sentiasa melihat keluasan akhirat, tuan-tuan, walau apa pun dalam kehidupan dia, dia ingat perjalanan akhirat. Kalau jadi pemimpin, ingat akhirat. Ya, kalau ada harta, ingat akhirat. Ya, nampak ada peluang-peluang untuk disedekah, diinfakkan. Ini dia. Saya ambil maklum, ya, Masjid Taman Putra Perdana, ya, dalam sedang untuk menaik taraf. Kita perlukan lebih kurang RM 100,000 lebih kurang, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, yang ada kelapangan rezeki, maka tuan-tuan infakkan harta tuan-tuan ke jalan Allah Ta'ala, ke tabung itu. Tuan-tuan, tabung tu bukan tabung masjid, tuan-tuan, ya. Tabung tu adalah tabung tuan-tuan. Ini di akaun kita. Sebab itu, tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, kenapa simpan duit dalam Maybank? Maybank tu saya punya. Ini dia. CMB tu akaun saya. Tuan-tuan, simpan duit dalam tabung tu, itu tabung, tuan-tuan. Tabungan akhirat, tuan-tuan. Ini dia, tuan-tuan. Betul orang mukmin, dia tak pernah rugi kalau duitnya masuk dalam tabung. Kerana itulah yang kekal di sisi Allah. Kerana harta kita cuma 3. Nombor 1, apa yang kita makan. Saya nak tanya, tuan-tuan, air ni rezeki saya ke bukan? Air ni rezeki saya ke bukan? Air ni bukan, ialah baru bulan lepas ceramah kat sini. Ini dia. Ya, mungkin ada yang baru datang kat sini, ya. Rezeki ustaz lah, dah ustaz pegang. Air ni bukan rezeki saya. Rezeki saya apabila saya minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang masuk tu rezeki saya. Yang baki ni belum tentu lagi. Ini dia. Mungkin rezeki imam dan sebagainya. Ya, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, nombor 1, apa yang kita makan. Dan berapa ramai orang cari makan yang akhirnya dia tak makan apa yang dia cari. Banyak. Yang kedua, rezeki kita apa yang kita pakai. Rasanya bulan lepas saya ceramah, tuan-tuan pakai baju macam ni juga, colournya dia. Dan banyak lagi colour lain. Kenapa saya pakai baju yang sama ni? Ini favourite saya, nak buat macam mana, ustaz?
Walaupun banyak lagi baju lain, tapi ini yang selesa, outfit dia sedap. Ini dia. Tuan-tuan, saya nak beritahu, harta yang betul-betul yang kita pakai, yang berlambat-lambat tu belum tentu rezeki kita. Yang ketiga, yang betul-betul harta kita, tuan-tuan, apa yang kita infakkan ke jalan Allah. Sebab itu, tuan-tuan, rugi orang yang keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi, cuma fikir nak menggunungkan hartanya. Alhaakumut takatsur, celakalah orang yang mengumpul-ngumpul harta. Hatta durtumul maqabir, bukankah sampai satu saat kita semua akan masuk kubur, tuan-tuan? Kubur, tuan-tuan. Orang mukmin hari-hari duk fikir kubur. Tuan-tuan fikir nak buat rumah di Selangor ni kadang-kadang sampai mencecah, siap dengan tanah semua 1/2 juta pun ada, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita semua akan dapat rumah seorang satu percuma, bukan rumah Selangorku, tapi kubur, tuan-tuan. Semua orang akan dapat seorang satu, betul ke betul? Maka tuan-tuan, orang mukmin fikir macam mana dia nak hias kubur dia. Tuan-tuan, yang kita hias rumah kita, panggil konsultan, nak letak yang namanya apa dia? Swimming pool kat mana, nak hias, nak dekor macam mana. Tuan-tuan, yang kita nak habiskan ratus ribu tu, tuan-tuan, berapa hari kita boleh duduk dekat rumah yang kita hias itu, tuan-tuan. Tapi kubur, tuan-tuan, kita nak duduk lama, tuan-tuan. Ini dia. Kenapa cantik-cantik ni? Nanti kalau orang datang tak malu, tuan-tuan. Kita seronok nanti orang nak datang, tuan-tuan. Nanti kubur kita, tuan-tuan, siapa yang nak datang, tuan-tuan? Ini dia. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah kita akan berehat dahulu untuk memberi laluan azan. Jangan ke mana-mana, kita bertemu lagi selepas ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali. Hadirin sekalian, kita sambung topik kita tadi berkenaan tentang 3 sumber ketenangan dan kebahagiaan. Nombor 1 apa dia? Ingat pada Allah. Ini dia. Ingat pada Allah ni banyaklah. Ingat mati. Ada kan lagu dia kan? Lagu ingat mati tu. Ya, kita kena sentiasa ingat mati. Ya, kalau tuan-tuan punya telefon, kalau nak letak gambar profil batu nisan pun boleh. Ini dia. Gambar apa dia? Liang lahat pun boleh. Apa-apalah. Ini dia. Boleh buat frame liang lahat. Beli apa dia? Beli kain kapas siap-siap, ya. Boleh letak apa dia? Boleh buat frame. Ini dia. Ni apa putih je ni, tak ada corak-corak. Ni seni dia. Seni apa dia? Ini adalah kain kapan. Biar sentiasa ingat mati dia. Ini dia. Mati ni, tuan-tuan, bukan gurauan, tapi benda yang pasti. Kita kahwin lagi tak pasti lagi. Kita rumah kita lulus loan tak lulus tak pasti lagi. Mati benda yang pasti. Ini dia. Dia tua muda miskin kaya. Ya, anak saudara saya meninggal dunia baru tingkatan 3, kemalangan mutu. Jantung tak ada, kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, tua belum. Kerana mati tak tunggu tua. Mati tunggu sampai masanya. Betul hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, maka nombor 1, orang yang banyak ingat Allah, dia akan tenang. Kenapa dia? Tak ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Ini dia. Bila orang yang mula keyakinannya kepada Allah, sandarannya kuat kepada Allah, dia tenang. Kerana semua yang datang daripada Allah baik. Saya ingat kata-kata Sayyidina Omar. Ini dia. Dia kata, aku tak kisah pada pagi ini sama ada baik ataupun tidak baik, kerana aku tidak tahu sama ada apa dia yang datang baik tak baik itu baik ataupun tidak baik untuk diri aku. Ini tak kisah pagi itu dapat mesej siapa pun, semuanya alhamdulillah. Dapat call daripada guru disiplin. Assalamualaikum tuan, anak tuan terlibat dengan isyak wakuk baru darjah 1. Dia cakap alhamdulillah. Ini dia. Alhamdulillah dia. Apa cakap alhamdulillah? Alhamdulillah, kecil-kecil dah kantoi. Nanti senang saya nak repair, melentur bulu biar daripada rebung. Balik nanti saya tahu apa saya nak buat. Berbanding besok kalau dah umur 30, 40, nak repair dah tak boleh dah kematu tu. Ini dia. Ya, bila hadirin sekalian jatuh motor, cakap alhamdulillah. Haji, seronok ke jatuh motor? Cakap alhamdulillah. Alhamdulillah lah ustaz, cedera sikit je. Motor ni terbelah 3 tak apa, boleh beli. Tapi nyawa. Ramai orang yang mana jatuh macam ini, tengok motor terbelah 3, dah tinggal batu nisan dah. Tuan-tuan, orang ni bila keyakinan kepada Allah kuat, dirinya tenang dalam apa juga keadaan. Ini dia. Ya, bila baru je kena rugi 200,000, cakap alhamdulillah. Ini dia. Baru ni, tak baru lah. Ada seorang makcik tu, suami dia kaki kena potong, dia cakap dengan saya, alhamdulillah ustaz, suami saya kaki kena potong kecil manis tu. Kan makcik nak cakap alhamdulillah, suami saya jenis tak solat ustaz. Bila kaki kena potong, semenjak kaki kena potong, semayang. Tuan-tuan, orang mukmin ujian apa dia? Ujian tu penyelesaian. Ujian tu beban, tetapi beban untuk mengangkat beban yang jauh lebih berat dan besar. Tuan-tuan, 200,000 Allah Ta'ala ambil bukan banyak. Banyak kerana kita cinta pada dunia. Tuan-tuan, 200,000 tu memang banyak. Tetapi yang banyak tuan-tuan, nak
Nak kumpul, masa banyak habis. Masa dengan anak ajak main apa dia? Anak ajak main layang-layang, busy. Jiran ajak pergi mancing, busy. Isteri ajak pergi langkawi makan sarap barat, busy. Mak ayah ajak pergi appointment doktor, busy. Sampai masanya kita nak fokus kumpul 200,000, dah dapat, kita tamak, kita join ML, kita join apa benda yang kita tak pasti, akhirnya kena tipu, akhirnya terduduk kita. Maka orang mukmin yang ada tarbiyah Islam, dia cakap alhamdulillah. Kenapa dia? Kerana inilah titik poin yang menyebabkan berhentinya dia daripada cintakan dunia. Kerana apa dia? Yang dulu dia penat, akhirnya dia tak dapat apa yang dia penatkan. Yang dulu dia sibuk, akhirnya dia tidak dapat apa yang disibukkan. Akhirnya betul lah, rezeki kita tidak akan dapat lebih daripada apa yang Allah dah tetapkan. Tuan-tuan boleh cari banyak, belum tentu tuan-tuan dapat guna banyak. Di kemudian hari, mungkin tuan-tuan yang banyak tu, tapi berapa banyak sangat yang kita boleh pakai. Ini dia. Time tengah muda sehat, kita seronok kumpul. Besok Allah Ta'ala ni nak tunjuk kuasa Allah Ta'ala, yang mana rezeki ni Allah Ta'ala punya. Satu je Allah Ta'ala bagi. Apa dia? Sakit. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan. Bini ada 4 pun tak boleh buat apa. Sakit, terlantar. Ni tuan-tuan. Sakit, tuan-tuan. Kereta ada 10 biji pun tak boleh buat apa. Tengok je lah, tuan-tuan. Betul tak? Ini dia. Nak bagi tahu sesombong apa jawatan kita, harta kita, pengaruh kita. Bila Allah Ta'ala bagi sakit saja, menyebabkan pada hilang semua nikmat. Bagilah makanan sedap pun tak lalu. Nampak tak? Nak bagi tahu semua Allah Ta'ala punya. Sebab tu hadirin sekalian, orang mukmin dia akan kembali kepada Allah sebelum kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah ni mati ya. Sebelum mati dah kembali dah balik dah pada Allah. Ini dia. Wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Kami kembali ya Allah. Kami kembali, kami menyesal ya Allah di atas apa yang telah kami lakukan ya Allah. Ini dia. Dulu waktu muda-muda kita lari tinggalkan Allah, sekarang kita berlari untuk bertemu kepada Allah, dan kita tidak akan sesekali berinjak meninggalkan Allah lagi. Ini dia. Ya, bila start je kita melangkah untuk mendekatkan diri kepada Allah, nombor 1 Allah tak akan bagi penghijrahan ini, Allah Ta'ala akan ujian. Nombor 1 tuan-tuan akan kehilangan kawan. Ini dia. Tuan-tuan, kawan, tuan-tuan boleh kawan seramai mana, tapi tuan-tuan ingat, bila kita mati, bukan semua yang akan membantu kita. Jadi tuan-tuan, jangan cari kawan yang ramai semata-mata, tapi carilah sahabat. Ini dia. Tuan-tuan tahu tak sahabat yang betul-betul setia dengan kita siapa? Al-Quran. Haji, saya tengok Haji dah pencin, kawan tak ada, orang duduk kat kedai kopi, sembang, kosong apa semua. Haji duduk rumah je. Haji tak boring, tak ada boring ke? Apa jawapannya? Bila saya datang kuliah, ilmu-ilmu agama dapat membetulkan cara fikir saya. Dulu saya banyak berhibur dengan dunia, sekarang saya mula berhibur dengan Allah. Tuan-tuan, kalau orang main game, orang boleh berhibur dengan dunia seronok, macam mana orang berhibur dengan Allah dia tak dapat nikmat? Apa contoh berhibur dengan Allah? Salat. Apa contoh berhibur dengan Allah? Baca Quran. Apa contoh berhibur dengan Allah? Bangun malam, menjadi hiburan. Punya seronok tak seronok, kalau terlepas bangun malam, Allah. Terlepas solat duha, Allah. Terlepas baca al-mu, Allah. Terlepas solat sunat, Allah. Rasa kerugian, rugi. Seperti mana anak-anak kecil menangis bila tak dapat PlayStation, tak dapat game, tak dapat telefon. Macam itulah orang yang kerinduan kepada Allah. Bila terlepas sembahyang, bila terlepas baca Quran, boleh menitis air mata, tuan-tuan. Menitis air mata. Kerana tuan-tuan, terlepas dunia, kita masih ada akhirat. Tetapi kalau terlepas akhirat, tidak mungkin kembali semula ke dunia. Jadi tuan-tuan, 3 ya, cara untuk kita mendapat ketenangan. Nombor 1, dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, banyak duduk dengan orang saleh. Yang ketiga, banyak duduk dengan orang alim. Duduk dengan orang saleh ni menyebabkan kita tenang. Ya, duduk dengan alim ni dapat menunjukkan jalan. Duduk dengan orang saleh ni akan menunjukkan akhirat. Duduk dengan orang taleh, lawan saleh taleh, dia akan banyak bercerita tentang dunia. Tuan-tuan, bila duduk dengan orang buruk akhlak, nombor 1 tuan-tuan akan dengar umpatan. Semakin banyak umpatan kita dengar, dia membebankan kehidupan. Yang kedua, kita akan banyak dengar tentang dunia. Semakin banyak kita dengar tentang dunia, kita akan panjang angan-angan. Dan yang seterusnya, akan bertambah hasad dengki. Tuan-tuan tak pergi pun rumah Haji Daulah tu, tapi kawan kita si seorang cerita, Haji Daulah sekarang dia dapat jawatan hebat, rumah dia dah besar, kereta 3 biji. Ini dia.
kita mula hasad. Tuan-tuan, bila banyak duduk dengan ahli dunia, kita akan menyebabkan terbeban. Tuan-tuan, duduk banyak dengan orang saleh, cerita tentang kelapangan akhirat. Sebab sifat dunia sempit, semakin banyak kita dapat semakin sempit. Tak percaya tuan-tuan? Tuan-tuan, semakin banyak harta, semakin sempit untuk baca Quran. Semakin banyak jawatan, semakin sempit untuk kita bangun malam. Semakin banyak pengaruh, semakin sempit untuk kita melazimi zikrullah. Kalau tiga-tiga ni nikmat ni, kita tak gunakan untuk kembali kepada Allah. Tapi kalau jawatan untuk bantu masyarakat, harta untuk bantu kepada masyarakat, semuanya lillahi ta'ala, maka harta itu menjadi lapang. Apakah cara kita nak mempertahankan nikmat yang kita dapat sekarang? Nikmat harta, nikmat panca indera, nikmat anak, nikmat apa saja? Jawapannya dengan bersyukur. Tuan-tuan, duit habis. Kalau kita infakkan, man bana masjidan lillah banallahu lahul jannah mithlah. Barang sesiapa yang membina rumah Allah kerana Allah, maka akan dibina mahligai di syurga Allah. Ini tuan-tuan. Jadi masjid, saya ulang balik, ya tuan-tuan, sedang untuk membina naik taraf yang memerlukan kos lebih kurang 100,000. Ada tabung di tengah tu bagi tuan-tuan yang ada kelapangan rezeki. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, ada nombor akaun, tuan-tuan boleh snap, kemudian balik rumah berazam untuk bantu siapkan. Tuan-tuan sedekah, tuan-tuan mati malam ni, tuan-tuan tak menyesal, sumpah tak menyesal tuan-tuan. Kerana ada bekal yang kita nak bawa depan Allah. Sungguh tuan-tuan. Ini dia tuan-tuan. InsyaAllah. Ya, baik hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, sebagai kesimpulan penghijrahan kita tuan-tuan hadirin sekalian, nombor satu tadi saya ingat tentang nawaitu. Kenapa saya ingatkan nawaitu? Sebab saya dimaklumkan nanti ada ceramah hijrah juga pada 19 subuh tu nanti. Ya, jadi pada hari ini kita cerita tentang nawaitu. Kerana innama ala amalu binniyat, perjalanan hidupnya bergantung pada niat. Tentu akan dapat apa yang tuan-tuan niatkan. Kalau duduk di dunia sekadar nak dapat dunia, Allah Ta'ala tak akan rugikan seposen pun tuan-tuan. Tuan-tuan nak dapat apa? Rumah. Tuan-tuan boleh dapat rumah. Tuan-tuan nak dapat tempat tinggal. Tuan-tuan, tak ada bezanya. Kalau sekadar nak dapat tempat tinggal, kucing, lembu, kerbau, ada tempat tinggal. Kalau setakat nak berkeluarga, ayam itik ada keluarga tuan-tuan. Ini dia. Kalau setakat nak makan binatang dekat hutan dapat makan tuan-tuan. Tapi kita nak mencari nilai di sisi Allah, maka nak cari nilai di sisi Allah, betulkan niat kita. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, di dalam majlis yang sama tetapi nilai yang tak sama. Walaupun duduk tempat yang sama, nilai yang tak sama. Salat di saf yang sama, nilai yang tak sama. Baca Quran yang sama, nilai yang tak sama. Apakah itu? Nawaitu. Kenapa baca Quran? Saya baca Quran lillahi ta'ala. Kenapa baca Quran? Saya tengok ramai orang, saya pun baca Quran. Biar orang nampak saya ni pembaca Quran. Kenapa datang majlis ilmu? Supaya orang tahu saya ini alim. Ini dia. Kenapa sedekah? Supaya orang tahu saya ni apa dia? Dermawan. Betulkan balik niat. Saya nak bagi tahu semua yang tuan-tuan buat baik. Cuma tadi kita awal kita dah sebut amal terbagi pada 3. Amal hati, amal perbuatan, amal harta. Amal harta sedekah bagus. Jangan sebab nawaitu salah dapat sedekah. Jangan sebab nawaitu salah dapat baca Quran. Jangan sebab nawaitu salah dapat datang masjid. Yang kita perlu betulkan cuma niat kita saja. Ini tuan-tuan. Ya, tiba-tiba saya tengah ceramah ni tengok yang live tengok sampai 9 juta. Saya pun rasa kagum. Saya pun astaghfirullahalazim. Saya balik tu. Ustaz, kenapa balik? Saya tadi ada rasa kagum, ujub. Tak betul. Kerana yang salah cuma niat saja yang diperlu baiki. Kadang-kadang kita tuan-tuan, ya, imam ke dan sebagainya kan, kita baca sedap, ya, tengok ada rombongan daripada Perlis, daripada Kedah, Terengganu, ya, ramai. Kita pula bujang pula kan. Oh, malam ni nak kena baca taranum sedap-sedap. Malah tahu sangkut dia dengan anak-anak haji dia contoh kan. Niat kita kadang-kadang tengah baca Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin Am yakuluna iftarah bal huwa al-haqqu min rabbika litundhira qaum ila ayat. Hadis sekalian, kita tengah baca sedap-sedap ni tuan-tuan, hati ni tiba-tiba datang. Tuan-tuan, betulkan balik nawaitu itu saja. Jangan batalkan pula sembahyang tu kan. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya, jadi saya rasa sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini, ya. Untuk itu sama-sama kita nawaitu kita betulkan balik. Tuan-tuan akan dapat apa yang tuan-tuan niatkan. Kalau setakat nak dapat rumah, nak dapat jawatan, boleh dapat. Fir'aun pun dapat tuan-tuan. Korun pun dapat harta tuan-tuan. Kalau sekadar itu.
Jangan sekadar itu. Tapi kita kita nak dapat mardatillah, nak dapat pandangan Allah, nak dapat apa yang di sisi Allah. Di sisi makhluk semua orang boleh dapat sikit banyak lain cerita. Yang penting yang paling besar nilai kita apabila kita ada nilai di sisi Allah, insya-Allah. Jadi ini proses yang kita perlu usahakan pelan-pelan. Ya, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita pelan-pelan, mulakan pelan-pelan sembahyang duha. Kalau belum buat solat duha, yang belum cukup solat, cukupkan solat. Yang belum puasa Isnin Khamis, boleh Isnin Khamis. Yang belum sedekah, boleh sedekah pelan-pelan. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesempatan mendapat Jannatul Firdaus, amin, insya-Allah. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah ke lemah diri saya. Sebelum akhiri pertemuan, tuan-tuan yang nak dapatkan saya punya oleh-oleh, kita ada beberapa produk di belakang, semuanya boleh ambil dahulu. Di botol ada nombor akaun, boleh transfer bila lapang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.